Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Memang nasib Sanusi Maknur malang semalang-malangnya. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, ini pendedahan dan penerangan kepada anda. Ini pencerahan kepada anda bahawa Sanusi memang tak ada harapan langsung lagi untuk menjadi Menteri Besar Kedah dan juga untuk menjadi calon PRN pada kali ini. Saya akan terangkan kepada anda berdasarkan tulisan seorang pengamal undang-undang yang terkenal di Malaysia, apa masa depan dan apa nasib yang akan menimpa Sanusi Maknur selepas beliau didakwa dengan dua pendakwaan berkaitan dengan kes hasutan. Saudara-saudara sekalian, ada yang menjangkakan Tuan Mat Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS, mengatakan bahawa Sanusi akan terus dicalonkan sebagai calon utama dalam PRN di Kedah. Rupa-rupanya ini menjadi kerisauan besar kepada penganalisis politik kerana mereka kata nasib Sanusi memang di hujung tanduk, dan kalau Sanusi kalah di dalam pertuduhan berkaitan dengan hasutan tersebut, Sanusi sah akan hilang status Menteri Besar dan adun jika beliau akan didapati bersalah dalam dua pertuduhan itu. Saudara-saudara sekalian, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, tidak bermasalah untuk bertanding pada pilihan raya DUN Kedah nanti, walaupun berdepan dua pertuduhan di bawah akta hasutan di Mahkamah Session Selasa lalu. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, penyandang Dewan Undangan Negeri DUN Jeneri itu berisiko hilang status sebagai Menteri Besar Kedah dan kerusi DUN yang mungkin dimenangi beliau pada PRN nanti. Jelasnya, senario itu hanya benar-benar berlaku jika Sanusi sabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman melebihi hak atau had hukuman yang membawa kepada ketidaklayakan untuk menjadi wakil rakyat. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Nur Rajiah Mat Din dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh, Muhammad Sanusi didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Pendakwaan mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1. Akta yang sama memperuntukkan denda maksimum RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit bersalah. Meskipun hipotesis kemungkinan Sanusi bersalah bersifat pramatang, tetapi amat penting untuk mengetahui beliau berisiko besar terdedah kehilangan kerusi pilihan raya yang bakal dimenanginya pada PRN Kedah, mahupun jawatan Menteri Besar yang dijangka kekal disandang beliau jika PN kekal mentadbir Kedah. Jangkaan itu terpakai sekiranya kadar hukuman dijatuhkan terhadap beliau melebihi syarat kelayakan wakil rakyat di bawah perkara 48 dalam kurungan 1 kurungan I Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan individu itu hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabit kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 serta tidak mendapat pengampunan bebas. Peruntukan sama turut wujud di bawah perkara 47 Fasal 1 dalam kurungan I Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah. Namun, saya percaya Muhammad Sanusi masih boleh mempertahankan diri dengan pendakwa raya perlu menunjukkan bukti kukuh, ujarnya. Ujar Muhammad Katri Abdullah kepada Sinar Premium pada hari Selasa lepas. Saudara-saudara sekalian, jika anda memikirkan bahawa Sanusi mungkin boleh mendapatkan pengampunan terhadap kes ini, anda perlu berfikir dengan lebih jelas kerana kes ini dibicarakan di selayang Selangor. Maka dengan itu, Sanusi kalau mau memohon pengampunan, perlu mendapatkan pengampunan di mana beliau dibicarakan, yakni daripada Sultan Selangor itu sendiri. Jadi, memang tidak ada harapan kepada Sanusi untuk memohon pengampunan kepada Sultan Selangor kerana
Yang murka itu ialah Sultan Selangor sendiri. Bukti Sultan Selangor murka apabila Sultan Selangor sendiri bertitah bahwa selepas Sanusi memohon maaf, mengirimkan warkah, meminta pengampunan daripada Sultan Selangor mengatakan isu itu belum selesai. Ini membawa maksud isyarat yang jelas Sultan Selangor telah murka. Dan kalau Sanusi didapati bersalah dan Sanusi mengharapkan pengampunan bebas daripada negeri yang beliau dibicarakan, yakni Sultan Selangor atau negeri Selangor, maka tiada harapan untuk Sanusi mendapatkan pengampunan tersebut. Saudara-saudara sekalian, peruntukan sama turut wujud di bawah perkara 47 dalam pasal 1 dalam kurungan I Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah. Namun saya percaya Muhammad Sanusi masih boleh mempertahankan diri dengan pendakwa raya perlu menunjukkan bukti kukuh. Mengulas dakwaan Muhammad Sanusi bahwa ia cubaan pembunuhan karakter politik, Muhammad Hanif Katri menjelaskan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN itu boleh membangkitkan perkara tersebut sewaktu perbicaraan mahkamah berlangsung. Tidak kira sama ada pendakwaan ke atasnya bersifat jahat, curang atau berbentuk pembunuhan karakter politik, beliau boleh membangkitkan isu itu di mahkamah dan meminta peguam membuktikannya. Segala perkara yang berkait dengan kes atau isu yang memberi kesan kepada integriti beliau perlu dibangkitkan di mahkamah, memandangkan segala percakapan di luar mahkamah tidak akan memberi kesan kepada keputusan hakim. Jelasnya, permohonan pendakwa raya untuk mahkamah menghalang Muhammad Sanusi memberi komen umum berkaitan kes itu di luar mahkamah adalah tidak munasabah, tidak wajar dan mengganggu hak tertuduh sekiranya ia difailkan. Bersamaan kes 1998 sementara itu, penganalisis politik veteran Dr. Ahmad Aturi Hussein menyifatkan kes penangkapan Muhammad Sanusi di awal pagi adalah sedikit persamaan dengan kes penahanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas dipecat daripada timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998. Bagaimanapun pada pandangan saya, kes walaupun hampir sama tetapi saya percaya agak sukar untuk pendakwa raya membuktikan bahwa apa yang menurut daripada seorang penganalisis politik ini, beliau kata Sanusi ini dianggap bintang politik PN paling menyinar. Tapi pada pendapat saya, dia menyinar kerana dia cukup berani untuk berkata-kata, bukan kerana kecemerlangan ataupun apa-apa yang lain. Saudara-saudara sekalian, itulah nasib Sanusi selepas ini. Kalau Sanusi kalah dalam kes ini, beliau akan hilang status Menteri Besar dan adun jika bersalah. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini khas untuk Anda share video ini. Pengundi ini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakili Sanusi. Ditulis oleh sabudin.com. Setelah berhari-hari cuba mempertahankan keceluparan dan kebiadapannya terhadap raja-raja, Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor akhirnya bertemu buku dengan ruas apabila didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan di bawah akta hasutan. Tuduhan pertama kerana menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor oleh Sultan Selangor dan tuduhan menghasut kedua berikutan tindakannya mempertikaikan penubuhan kerajaan perpaduan selepas PRU 15 lalu yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai maksud untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja-raja. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan terhadapnya mengikut Seksyen 41 dalam kurungan E, 4 dalam kurungan 1 kurungan E, Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Apa yang nyata?
Kedua-dua pertuduhan yang dihadapkan kepada Sanusi itu adalah berdasarkan kesalahan yang dikira amat berat telah dilakukannya, yaitu cubaan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Sebagai pemimpin Melayu Islam di negara ini, dan Sanusi sendiri adalah ketua sebuah kerajaan negeri yang mempunyai raja, bahkan kedudukan raja-raja sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, apa yang dilakukan Sanusi selain tidak wajar, tetapi juga tidak boleh diterima sama sekali. Jadi inilah perangai dan kelakuan pemimpin Melayu Islam yang ada di negara ini, sementara pula beliau adalah mewakili PAS, sebuah parti yang mendakwa memperjuangkan Islam. Maka siapa lagi yang mahu menghormati dan mendaulatkan raja-raja kita? Kalau tiada raja-raja juga, siapa lagi mahu melindungi kita semua? Sebab itu, pertuduhan yang dikenakan kepada Sanusi adalah tepat dan wajar, agar ia menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat negara ini. Dalam hal ini, titah Sultan Selangor semalam yang menyatakan isu Sanusi masih belum selesai, walaupun setelah pesuruh Jaya PAS negeri menghadap Baginda, haruslah menjadi renungan dan pedoman yang berpanjangan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana perbuatan menghasut atau mengajak kepada kecenderungan tidak setia kepada raja tidak harus dibiarkan berlaku begitu saja. Dengan pemimpin sendiri sanggup melakukan hal yang tidak baik terhadap raja, ia lebih mungkin mendorong rakyat biasa melakukan hal yang sama. Dalam konteks PRN yang bakal tiba ini, ia adalah masa terbaik dan menjadi kewajipan kepada pengundi untuk menolak Sanusi dan parti yang diwakilinya di mana saja mereka meletakkan calonnya. Sudah sampai masanya perbuatan Sanusi ini dihukum, selain melalui peruntukan undang-undang, juga melalui suara rakyat yang menolak secara mutlak kebiadabannya terhadap raja-raja. Tidak cukup dengan selama ini menunggang agama dan menanamkan bibit perpecahan dalam masyarakat, kini raja-raja pun mahu diheret sama yang didorong oleh kerakusan terhadap kuasa. Begitukah kelakuan pemimpin dan parti yang mendakwa memperjuangkan Islam? Ditulis oleh Sabudin Hussein 18 Julai 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa Anda share video ini. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Adakah Anda setuju dengan pernyataan daripada Sabudin.com? Sabudin ini bahawa pengundi kini wajib menolak Sanusi dan parti yang diwakilinya kerana persoalan yang beliau paling kemukakan, paling panas daripada tulisan ini ialah kalau tiada raja-raja juga, siapa lagi yang dapat melindungi Melayu Islam? Tentulah raja ialah payung kepada negara. Raja ialah simbol kedaulatan kepada negara. Jadi inikah perangai? Inikah perangai, kata Sabudin. Inikah perangai, inikah kelakuan pemimpin dan parti yang mendakwa memperjuangkan Islam. Kerana menurut Sabudin, tidak cukup dengan selama ini menunggang agama dan menanamkan bibit perpecahan dalam masyarakat, kini raja-raja pun mahu diheret sama yang didorong kerakusan terhadap kuasa. Sudah sampai masanya, kata Sabudin, perbuatan Sanusi ini harus dihukum, selain melalui peruntukan undang-undang, tetapi juga melalui suara rakyat yang menolak secara mutlak kebiadabannya terhadap raja-raja. Dalam konteks PRN yang bakal tiba ini adalah masa terbaik dan menjadi kewajipan kepada pengundi untuk menolak Sanusi dan parti yang diwakilinya di mana saja mereka meletakkan calonnya. Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin Yassin kini sekali lagi dalam bahaya dan mungkin akan disiasat lagi oleh SPRM gara-gara pendedahan daripada seorang yang kaya berkaitan dengan perkara yang disebut penamatan LOI semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri.
Adakah perkara ini akan menyebabkan Muhyiddin akan salahkan lagi Pakatan Harapan BN? Atau adakah ini akan menjadikan Muhyiddin sekali lagi diheret ke mahkamah dan menjadikan koleksi beliau sebagai kluster mahkamah akan lebih bertambah banyak? Ahli Parlimen minta SPRM siasat penamatan LOI semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Taiping Wong Kah-woh menggesa SPRM menjalankan siasatan berhubung pemberian konsensi kenderaan bernilai berjuta-juta ringgit semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Isu itu kini terbabit dalam tuntutan di mahkamah oleh seorang ahli perniagaan berpengaruh Vincent Tan. Wong yang juga bekas pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara berkata, Tan membuat pendedahan yang dia menyaman kerajaan Malaysia berkaitan penamatan surat hasrat Letter of Intent atau LOI yang ditawarkan kepada syarikat JV, Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Nazar. Katanya, penamatan LOI itu dibuat selepas Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020. Kata Wong, Tan memberitahu kontrak tersebut dianugerahkan kepada Sparco Sdn Bhd Sparco, walaupun harga yang ditawarkan syarikat itu lebih tinggi, iaitu RM700 juta. Dakwaan Tan adalah amat serius. Apa yang didakwa jelas menunjukkan ketidakpatuhan dalam proses tender oleh kerajaan pada tahun 2020 di bawah pimpinan Muhyiddin. SPRM perlu melaksanakan siasatan terhadap perkara ini dengan segera, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam melalui sidang media, Tan berkata, Berjaya Group dalam konsortium dengan Nazar Group dipilih untuk menguruskan konsesi pembangkalan kenderaan kepada kerajaan. Bagaimanapun dakwa Tan, kontrak tersebut ditamatkan 3 bulan selepas Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Media melaporkan kontrak berkenaan membabitkan pembekalan kira-kira 12,500 kenderaan dengan kos dianggarkan RM300 juta setahun bermula pada selepas tahun kelima. Menurut Tan, konsortium Nazar Berjaya itu dimenangi kontrak kerajaan dengan tawaran terendah dan diberi LOI oleh Kementerian Kewangan. Menurut Wong, antara aspek penting yang perlu disiasat oleh SPRM ialah alasan mengapa LOI yang dikeluarkan lebih awal kemudian dibatalkan kerajaan. Apakah keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi? Apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Muhyiddin memberi kontrak kepada Sparco yang dikatakan RM700 juta lebih tinggi, katanya. Sparco yang diperbadankan pada 1988 mula dilantik untuk membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan sejak 1994. Pada 2021, Menteri Kewangan ketika itu, Tengku Zafrul Abdul Aziz memberitahu Parlimen, sejak dilantik, Sparco mewujudkan 64 bengkel penyelenggaraan kereta milik Bumi Putra bagi menyokong dasar kerajaan. Menurut Suruhanjaya Security Malaysia, pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, Sparco memperoleh RM413.1 juta dalam hasil dan 44.22 juta dalam keuntungan sebelum cukai. Syarikat itu dikawal oleh keluarga tycoon korporat Robert Tan Hua Chun, 82 tahun, yang juga dikenali sebagai Casio King kerana menjadi pengedar pertama dan satu-satunya jam tangan dan kereta jenama Jepun di Malaysia sejak 1970. Robert bersama dua anaknya Tan Han Chuan dan Tan Ching Ching secara kolektif memiliki saham majoriti syarikat itu. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang mengejutkan kita tentang bagaimana penamatan LOI semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri boleh berlaku. Oleh sebab itu, adakah Muhyiddin akan disiasat lagi dan didakwa lagi oleh SPRM tentang penggunaan ataupun penyalahgunaan kuasa
kerana dakwaan daripada Tan ini amat serius. Apabila beliau mendakwa, Tan memberitahu kontrak tersebut dianugerahkan kepada Sepako Sdn Bhd walaupun harga yang ditawarkan syarikat itu lebih tinggi, yaitu Rm700 juta berbanding yang ditawarkan oleh syarikat yang dikatakan milik Tan itu, yaitu syarikat syarikat JV Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Naza, yang mana hanya menawarkan tender sebanyak 300 juta setahun sahaja. Makna kata yang dipilih semula itu lebih mahal. Kenapa? Apa justifikasinya? Kata beliau. Saudara-saudara sekalian, apakah keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi? Apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Muhyiddin memberikan kontrak kepada Sepako yang dikatakan Rm700 juta lebih tinggi? Kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu keputusan yang mengejutkan kita semua. Ramai orang menjangka Sanusi akan tarik diri dalam PRN. Ada juga yang menasihati parti PAS supaya jangan mencalonkan lagi Sanusi dalam pilihan raya akan datang. Kerana dijangkakan Sanusi akan menjadi beban kepada parti PAS. Seterusnya beban kepada Perikatan Nasional. Mereka kata bagus-bagus, baik-baik Perikatan Nasional, tiada isu, tiada peluru yang boleh ditembak kepada mereka. Ini Sanusi mencipta peluru sendiri untuk ditembak kepada beliau, ditembak kepada Perikatan Nasional khususnya. Dan ini mendorong netizen juga setuju. Sanusi patut jangan bertanding lagi pada pilihan raya akan datang. Bagi mengelakkan Perikatan Nasional ditembak bertubi-tubi oleh isu membabitkan beliau ini, membabitkan pertuduhan ini. Namun demikian, ada juga pemerhati politik dan juga netizen mengatakan parti PAS ini dah derhaka kata mereka. Ini kerana tindakan beberapa orang pemimpin PAS, termasuk yang terkini selepas Sanusi ditahan, seorang pemimpin PAS mengajak ahli PAS untuk membaca kunut nazila dan beliau mendakwa Sanusi didakwa di mahkamah kerana ia adalah perancangan licik yang didakwanya didalangi PH dan BN. Saudara-saudara sekalian, namun selain daripada itu, ada juga yang paling mengejutkan kita, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man sebelum ini juga seakan-akan menyokong Sanusi Maknor. Ada juga pemimpin daripada PAS mengatakan Sanusi hanya akan bersalah setelah didapati bersalah. Walhal ucapan Sanusi amat jelas menunjukkan ada unsur yang tak baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, itu kata netizen, Sanusi patut digugurkan untuk bertanding dalam PRN ini. Namun yang menggemparkan dan mengejutkan saya ialah Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, menyebut Sanusi tetap calon utama Perikatan Nasional di Kedah. PAS dan PN hari ini memberi bayangan bahawa mereka tidak akan goyah dengan dua pertuduhan berkaitan menghina Raja-Raja Melayu yang dikaitkan dengan salah seorang pemimpin parti itu, Muhammad Sanusi Maknor. Justru salah seorang pemimpin kanan parti terbabit, Tuan Ibrahim Tuan Man, menegaskan Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon dalam pilihan raya negeri di Kedah nanti. Bahkan, kata timbalan Presiden PAS itu, Sanusi setakat ini kekal sebagai pertaruhan utama dalam usaha PN mempertahankan Kedah daripada dirampas pihak lawan. InsyaAllah sehingga kini beliau masih calon utama. PAS akan kekalkan beliau, katanya kepada Malaysia kini. Dalam ruangan-ruangan komen yang saya baca, mereka mula memprovok kepada Sanusi. Mereka kata satu undi untuk PAS, satu undi untuk Sanusi. Dan mereka kata Sanusi tidak patut lagi dipilih sebagai Menteri Besar Kedah kerana tindakan beliau yang terang-terangan
telah pun menghina sultan dan raja-raja kerana telah pun didakwa di mahkamah, kata netizen. Terdahulu, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN dihadapkan di dua mahkamah session Selayang pagi tadi bagi menghadapi dua pertuduhan menghasut. Ia membabitkan dakwaan dibuatnya mengenai pelantikan Menteri Besar Selangor serta titah yang di Pertuan Agong mengenai penubuhan kerajaan perpaduan. Dakwaan Sanusi itu dibuatnya dalam satu ceramah politik di Selayang, Selangor minggu lepas. Dia sudah membuat atau sudah mengutus surat memohon maaf kepada Sultan Selangor dan mendakwa kenyataannya diputar belit. Bagaimanapun, semalam Sultan Selangor mendakwa kes berkenan belum selesai. Bahkan Baginda menzahirkan penghargaan pihak istana kepada pelbagai pihak yang membuat laporan polis ke atas Sanusi. Ini bermakna Sultan Selangor memang murka terhadap Sanusi dan Baginda tidak mahu perkara itu diselesaikan hanya dengan memohon maaf. Baginda mahu supaya perkara itu menjadi pengajaran kepada semua orang, bukan sekadar Sanusi semata-mata. Sebelum itu, Baginda memanggil Pesuruhjaya PAS Selangor Dr. Ahmad Yunus Hairi serta Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan menghadap Baginda di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Sanusi 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah di kedua-dua mahkamah session selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Pertuduhan tersebut mengundang persoalan sama ada Sanusi masih akan diturunkan atau tidak sebagai salah seorang calon Perikatan Nasional dalam PRN yang dijadual berlangsung pada 12 Ogos ini. Ia juga membuka tanda tanya mengenai kedudukan Sanusi sebagai calon Menteri Besar Kedah. Menurut Tuan Ibrahim, pendakwaan ke atas Menteri Besar sementara itu memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional. Tindakan ini menyerahkan lagi kemarahan rakyat kepada PH dan BN dan ini boleh dilihat sebagai pelbagai komentar pembaca media sosial, katanya ringkas. Saudara-saudara, apa pendapat anda tentang pendapat daripada Tuan Ibrahim ini? Adakah benar tindakan ini menyemarakkan lagi kemarahan rakyat terhadap PH dan BN ataupun ianya telah pun memadamkan api sokongan kepada Perikatan Nasional? Kerana sudah banyak kali Sanusi diberikan amaran dan juga diberikan peringatan, tetapi Sanusi tetap juga. Ditambah lagi Sanusi disokong pula oleh penyokong dan pemimpin-pemimpin PAS. Jadi ada mula mempersoalkan, adakah mereka ini tak sedar-sedar lagi dan mereka patut memohon ampun kepada semua raja-raja yang ada di Malaysia dan juga kepada rakyat, kata netizen. Tapi sebaliknya, lain pula yang mereka lakukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Sanusi dihadapkan ke mahkamah dengan dua pertuduhan berkaitan menghasut, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, bersuara dan buka cerita. Ini yang kita nantikan sebenarnya, apa komen daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan apa cerita daripada beliau. Menurut Anwar Ibrahim, akta hasutan tidak dapat dielakkan dalam hal berkaitan raja-raja. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan kedudukan raja-raja Melayu tidak wajar dijadikan bahan dalam ucapan-ucapan dan perbahasan politik. Justru katanya memandangkan Menteri Besar sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor telah menyentuh mengenai raja-raja, penggunaan akta hasutan terhadapnya tidak dapat dielakkan. Saya dari segi dasar elakkan penggunaan akta hasutan. Jadi yang ini bila menyentuh kedudukan raja-raja harus kita pelihara, sanjung dan elak. Jadi suatu wacana perbahasan politik yang tidak sihat, kata Anwar Ibrahim. Soal kritik Perdana Menteri, saya tak pernah gunakan itu sebagai suatu alasan bagi mengenakan tindakan di bawah akta hasutan. Katanya,
ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Sentuhan Agro Madani peringkat negeri Selangor di Sekincai hari ini. Saudara-saudara sekalian, macam manapun Sanusi ketawa terbahak-bahak, macam manapun Sanusi mengkritik Anwar Ibrahim, macam manapun Sanusi memusuhi Anwar Ibrahim, membenci Anwar Ibrahim dengan pelbagai dakwaan, Anwar Ibrahim tidak pernah menggunakan akta hasutan untuk mempertahankan diri beliau. Bahkan Anwar Ibrahim kata terpulanglah pada Sanusi. Namun oleh kerana Sanusi telah pun melampaui batas sehingga melibatkan raja-raja dalam perbahasan juga di dalam ucapan-ucapan politik dan ceramah politik, maka itu sebabnya Anwar Ibrahim kata akta hasutan tidak boleh lagi dielakkan kerana ianya melibatkan raja-raja Melayu. Pengerusi Pakatan Harapan itu mengulas kritikan terhadap penggunaan undang-undang berkenan yang pernah ditentang oleh gabungannya sebelum ini. Anwar juga meminta semua pihak supaya menghormati proses mahkamah. Polis buat siasatan, peguam negara buat pendakwaan. Jadi saya tidak mahu ganggu proses dan saya minta akan teliti pendakwaan. Yang pertama berkenan dengan laporan dan kemudian apa alasan peguam negara yang melihat kepada pendakwaan selepas siasatan polis. Jadi kena hormat proses mahkamah, kata Anwar Ibrahim. Di soal wartawan mengenai keperluan pihak polis menahan Sanusi pada jam 3 pagi, Anwar enggan mengulas lanjut dan sekadar memberitahu tangkapan dibuat berikutan pemantauan rapi oleh polis. Saya rasa polis menahan Sanusi pada jam 3 pagi bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang mungkin menimbulkan provokasi. Mungkin kalau pada waktu siang di mana Sanusi dipenuhi oleh orang ramai, mungkin akan menimbulkan kekecohan. Dan saya rasa tindakan menahan Sanusi pada jam 3 pagi adalah suatu perkara yang wajar. Ini bagi mengelakkan kekecohan dan bagi mengelakkan mungkin berlaku serangan-serangan kecil. Sanusi ditahan polis dekat sebuah hotel di Ibu Negara pada jam 3 pagi tadi sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak untuk disiasat di bawah Seksyen 4(1)(e) Akta Hasutan 1948. Tangkapan itu menimbulkan kecaman dari pelbagai pihak termasuk daripada pemimpin PH sendiri. Ahli Parlimen Bayan Baru dari PKR Sim Zin beranggapan adalah tidak wajar Sanusi dicekupi pada pagi buta sedangkan dia tidak menimbulkan risiko akan melarikan diri. Susulan penahanan itu, Sanusi kemudiannya dihadapkan kedua Mahkamah Session Selayang di Kuala Lumpur hari ini atas dua tuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik pada 11 Julai lalu. Bagaimanapun, dia mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan yang dikenakan ke atasnya di Mahkamah Session berasingan. Kedua-dua hakim membenarkan Menteri Besar itu diikat jamin RM5,000 dan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan mengarahkan tertuduh tidak membuat sebarang komen berhubung kes sehingga kes berkenan selesai. Hakim juga menetapkan 4 Oktober untuk sebutan kes bagi serahan dokumen. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas 2 jam Sanusi dihadapkan ke mahkamah, ini yang berlaku kepada pemimpin PAS. Disangka PAS sudah serik ataupun disangka PAS akan memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, disangka PAS akan memohon maaf kepada seluruh institusi diraja. Rupa-rupanya yang berlaku lain daripada yang kita sangkakan. Lepas Sanusi ditangkap, pemimpin PAS ajak penyokong baca kunut Nazila. Susulan penangkapan dan pendakwaan terhadap Muhammad Sanusi Mat Noor, seorang ahli jawatan kuasa PAS Pusat Ridwan Muhammad Noor, meminta orang ramai membaca kunut Nazilah bagi membantu Menteri Besar sementara Kedah itu. Selain itu, dia turut meminta penyokong PAS supaya berdoa kepada Allah agar perancangan licik yang didakwanya didalangi PH dan BN digagalkan.
Ini yang kita nak minta komen daripada Anda. Dia yang buat salah, orang punya salah. Dia yang cakap sembarangan, salah PHBN pula. Yang menjadi persoalan saya ialah, kenapa Sanusi cakap benda yang boleh didakwa di mahkamah kalau dia tahu perkara itu boleh menyebabkan dia didakwa di mahkamah? Adakah itu ialah rancangan PH dan BN? Siapa suruh Sanusi cakap benda yang dilarang undang-undang? Itu adalah pendapat saya. Saya fikir kalau Sanusi tahu perkara itu boleh menyebabkan dia didakwa di mahkamah, dia patut lebih berhati-hati. Lebih-lebih lagi, dia ialah pemimpin besar dalam parti tersebut dan dia bukan orang yang biasa. Apabila pemimpin besar yang melanggar peraturan, yang melanggar undang-undang, bahkan yang membawa kepada perkara yang sensitif seperti ini, ianya membawa kesan yang amat besar. Jadi oleh sebab itu, apabila penyokong PAS ini atau pemimpin PAS ini meminta penyokong PAS supaya berdoa kepada Allah agar perancangan licik yang didakwanya didalangi PH dan BN digagalkan, saya tidak setuju dengan pernyataan beliau didalangi ini. Ialah berdoa untuk Sanusi supaya Sanusi sabar, itu tepat dan benar. Berdoa supaya Sanusi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perbicaraan itu sepenuhnya, itu betul. Tapi kalau dia mendakwa, pendakwaan terhadap Sanusi itu didalangi PH dan BN, itu satu perkara yang saya fikir amat-amat tak patut. Jadi coba bayangkan begini, kalau seorang rakyat didakwa menghasut dan menghina raja-raja, dia didakwa di mahkamah, bolehkah kita kata itu adalah salah PH dan BN? Tentu tidak kan, sebab dia sendiri yang lakukan, itu bukan diarah oleh PH dan BN. Begitulah sebaliknya dengan Sanusi Maknor. Kata Ridwan, dia pernah bersama-sama dengan Sanusi dalam misi membantu warga Rohingya di Myanmar. Saudara-saudara, apa kaitan warga Rohingya dengan apa yang dilakukan oleh Sanusi itu? Siapapun boleh membantu warga Rohingya, tapi siapapun tidak boleh membuat hasutan, apalagi menghina institusi raja-raja. Saudara-saudara sekalian, untuk rekod, kunut nazilah merupakan amalan yang dibacakan ketika umat Islam didatangi bala bencana atau ditimpa musibah seperti peperangan, wabak, dan kemarau. Terdahulu, Sanusi dilaporkan ditangkap pihak polis kira-kira jam 3 pagi di Kuala Lumpur hari ini. Dia kemudian dihadapkan di 2 mahkamah seksyen berasingan untuk pertuduhan menghasut. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5.000 dan penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Kata Ridwan, dia mengajak penyokong parti itu tetap berdoa dan tidak terlibat dalam sebarang situasi provokasi. Yang ini saya sokong, yang ini saya setuju. Tepatlah yang Ridwan kata ini. Jangan terlibat dengan mana-mana situasi yang melibatkan provokasi. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita fikirkan sekarang ini ialah berani tanggung, berani buat. Jangan salahkan orang. Jangan menjadi seperti cerita bangau-bangau. Buat salah tapi orang yang disalahkan. Perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang hanya mengalihkan perhatian salah diri sendiri. Apa pendapat Anda semua? Ikuti terus ulasan selepas ini.